Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kali ini kita akan mengulas satu isu, yaitu isu pemimpin parti warisan melahirkan kebimbangan terhadap hala tuju kerajaan negeri Sabah yang dilihat lebih menumpukan kepada pelaksanaan program berskala besar seperti penerokaan angkasa lepas dan kecerdasan buatan ataupun yang dikenali sebagai AI. Mereka menyifatkan langkah itu sebagai tersasar daripada tanggung jawab utama kerajaan, yaitu menyelesaikan masalah asas yang masih membelenggu rakyat seperti isu bekalan air, elektrik, dan infrastruktur jalan raya yang tidak memadai. Ketua Penerangan Warisan Kota Kinabalu, Samuel Wong, lantang mengkritik keputusan kerajaan negeri yang disifatkannya tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat. Beliau mempersoalkan sama ada projek besar seperti penerokaan angkasa lepas itu benar-benar relevan pada masa ini, memandangkan Sabah masih ketinggalan dalam menyediakan keperluan asas kepada rakyatnya. Wong berkata pelaburan besar untuk teknologi futuristik seperti ini mungkin kelihatan menarik, tetapi hakikatnya rakyat sedang bergelut dengan masalah seharian yang lebih mendesak. Apakah penerokaan angkasa lepas lebih penting daripada memastikan rakyat mempunyai bekalan air bersih setiap hari? Bagaimana kita boleh berbincang tentang cita-cita besar seperti ini sedangkan rakyat Sabah sendiri, termasuk di Bandar Kota Raya Kinabalu, terus bergelut dengan ketiadaan air? Soal Samuel Wong dalam satu kenyataan. Krisis air yang semakin meruncing di Sabah menjadi fokus utama kritikan beliau. Samuel mendakwa dalam beberapa minggu kebelakangan ini banyak kawasan di negeri itu mengalami gangguan bekalan air yang serius sehingga menjejaskan kehidupan rakyat. Bahkan di Bandar Raya Kota Kinabalu, beberapa pusat beli belah terkenal terpaksa mengambil langkah drastik seperti menutup tandas awam dan memberi amaran kepada pelanggan bahwa sistem pendingin hawa mereka mungkin terganggu akibat ketiadaan air. Situasi ini turut mempengaruhi operasi hotel, restoran, dan kondominium di kawasan yang berprofil tinggi. Samuel menegaskan jika premis-premis komersial utama pun terkesan, apatah lagi rakyat biasa di luar bandar yang saban hari berhadapan dengan kesukaran mendapatkan bekalan air bersih. Jika pusat beli belah, hotel, dan kondominium pun terkesan, bagaimana pula dengan kehidupan rakyat biasa Sabah, terutamanya di kawasan luar bandar? Ini jelas menunjukkan kegagalan tadbir urus kerajaan negeri dan Jabatan Air Negeri Sabah, katanya lagi. Beliau menuntut kerajaan negeri Sabah supaya lebih fokus kepada menyelesaikan masalah-masalah asas yang sudah lama membelenggu rakyat, bukannya memperkenalkan proyek-proyek futuristik yang dilihat sebagai tidak relevan pada masa ini. Tindakan segera perlu diambil oleh Jabatan Air Negeri Sabah ataupun JANS untuk menangani masalah ini, bukan hanya melalui janji-janji tanpa pelaksanaan. Kritikan terhadap isu ini bukanlah sesuatu yang baru. Masalah infrastruktur asas seperti air, elektrik, dan jalan raya telah lama menghantui Sabah, malah sering menjadi tajuk perbincangan dalam pelbagai forum politik. Dalam laporan sebelum ini, ramai pemimpin pembangkang mendakwa kerajaan negeri gagal melaksanakan peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan untuk pembangunan infrastruktur di Sabah. Sejak sekian lama, kelewatan pelaksanaan proyek-proyek di bawah Perjanjian Malaysia 1963 turut menjadi isu utama. Di bawah perjanjian ini, Sabah dan Sarawak dijanjikan keutamaan dalam pembangunan infrastruktur sebagai langkah untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kedua-dua wilayah itu dan semenanjung Malaysia. Namun, sehingga hari ini, ramai yang berpendapat Sabah masih jauh ketinggalan.
Pemimpin seperti Datuk Seri Shafie Apdal pernah mengkritik kerajaan negeri kerana lebih banyak menumpukan kepada projek berprofil tinggi seperti pembangunan bandar pintar sedangkan infrastruktur asas masih lagi terabai. Isu ini memburukkan lagi ketidakpuasan hati rakyat yang mengharapkan penyelesaian konkret daripada kerajaan negeri dan persekutuan. Bagi rakyat Sabah, masalah asas seperti bekalan air bersih bukan sekadar isu teknikal tetapi menjadi cerminan terhadap keberkesanan pengurusan dan keutamaan kerajaan. Tambahan pula, Sabah kaya dengan sumber asli seperti minyak dan gas yang sepatutnya menjadi kekuatan ekonomi negeri ini. Namun, persoalannya terus timbul. Mengapakah hasil kekayaan negeri ini tidak diterjemahkan kepada pembangunan yang lebih menyeluruh, khususnya dalam aspek infrastruktur? Ramai yang menyalahkan kerajaan persekutuan kerana gagal mengembalikan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam NA 63. Tetapi sebahagian yang lain melihat ini sebagai kelemahan kerajaan negeri sendiri. Kritikan juga tertumpu kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program seperti penerokaan angkasa lepas. Adakah kementerian ini terlalu terikut-ikut dengan cita-cita besar tanpa memahami keutamaan sebenar rakyat Sabah? Adakah pelaburan ini akan membawa pulangan ekonomi kepada negeri atau ia hanya satu usaha untuk menonjolkan imej kerajaan? Soalan-soalan ini semakin menjadi perdebatan hangat dalam kalangan rakyat, terutamanya di media sosial. Persoalan utama kini adalah mana lebih penting, membina masa depan melalui teknologi futuristik atau menyelesaikan masalah asas yang telah berlarutan selama bertahun-tahun. Adakah kerajaan negeri Sabah terlalu jauh ke hadapan dengan cita-cita mereka atau adakah ini langkah yang diperlukan untuk menempatkan Sabah di persada global? Sebagai penonton, apakah pendapat Anda? Adakah Anda bersetuju dengan kritikan Parti Warisan bahawa program angkasa lepas ini adalah langkah yang tersasar? Atau Anda percaya bahawa Sabah memerlukan visi besar seperti ini untuk bersaing dalam dunia global? Bagaimana pula dengan isu-isu asas seperti bekalan air, elektrik dan jalan raya? Adakah ia patut diutamakan terlebih dahulu? Tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini, Current Sphere MY, untuk lebih banyak perbincangan yang menarik seperti ini. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.